Hari ni kita nak bincang berkenaan Pak Pato. Aloha, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni Abang Din nak bincang berkenaan Pak Pato. Teori Abang Din berkenaan dengan Pak Pato yang Abang Din rasa akan jadi musuh besar untuk arc Boboiboy Galaxy musim 2 yang terbaru. Okey, arc Baraju. Tapi sebelum kita bincang apa-apa berkenaan benda ni, abang nak pesan dulu kepada semua untuk tekan butang subscribe. Okey, kalau korang belum subscribe ke channel Sifudin, minta tolong subscribe. Abang ni nak dapatkan ke 10,000 subscribers sebelum 2023. Kalau korang boleh subscribe, ini sangat-sangat membantu. Nampak tak? Abang ni nak cakap pun dah tak boleh tadi. Alright. Jom kita cerita sikit berkenaan dengan Pak Pato. Pak Pato ni mula dikenalkan pada episod 18. Okey, macam abang cakap dalam video episod 18 abang, nama Pak Pato ni Monster letak besar, Pak Pato. Okey, sebab ni abang rasa sebab dia ni akan jadi karakter penting dalam arc ni. Adakah dia karakter jahat atau dia karakter baik, sebenarnya kita masih tak tahu. Tapi abang punya teori sekarang ni, dia adalah karakter jahat yang puncanya perang di antara Puak Bara dan Puak Salju ni berterusan selama yang dah berterusan ni lah. First kali, jom kita bincang tentang siapakah Pak Pato ni. At least teori abang lah, siapakah Pak Pato. Abang rasa Pak Pato ini sebenarnya selain daripada penjual mainan, Pak Pato juga adalah seorang pelombong haram. Pelombong apa korang tanya? Pelombong logam kemilau. Okey, logam kemilau ni dikatakan logam yang sangat berharga oleh Tok Taroka. Jadi abang rasa Pak Pato ni dia ada di planet ni sebabnya dia nak ambil logam kemilau ni dan mungkin jual kepada orang-orang di luar dari planet Baraju. Kita tengok bertahu yang Pak Pato ni bukanlah dari planet Baraju. Okay? Kalau korang tengok Puak Bara ada satu rupa yang sama, Puak Salju ada satu rupa yang sama, ais batu, batu api sama, diorang ada macam bentuk diorang tersendiri. Cuma Pak Pato sahaja yang berbeza. Dalam banyak-banyak tu, Pak Pato sahaja yang rupa dia berbeza. So, Pak Pato ni abang rasa dia memang dari planet luar yang datang untuk dapatkan logam kemilau. Oh bang, pelombong haram juga bang. So, dia tak adalah jahat mana? No, dia jahat. Kenapa abang cakap dia jahat? Sebab abang rasa dia lah yang puncanya perang di antara Puak Bara dan Puak Salju ni dah berterusan selama 100 tahun. Kita tak tahu berapa lama Pak Pato dah duduk dekat planet Baraju. Mungkin Pak Pato ni dah tua sebab tu nama dia Pak Pato dah lebih dari 100 tahun. Ataupun Pak Pato ni baru sampai tapi orang still panggil dia Pak Pato. Abang rasa dia lah punca kenapa kedua-dua belah Baraju ni memang tak boleh nak berhenti berperang. Sebabnya dia dah jadi batu api yang kita semua tak kenali, yang kita tak tahu. Kalau korang tengok masa isu 19, korang nampak Fang ada lawan dengan Puak Salju dengan Puak Bara punya askar, tapi dalam versi robot. Abang rasa kedua-dua kesemua askar-askar tu, kesemua robot-robot yang kita tengok tu sebenarnya adalah milik Pak Pato. Okey, kalau korang tengok kan, Pak Pato kan dia jual dia jual mainan kan. So dia pandai lah kot dalam untuk mengawal mainan-mainan ni, aka robot-robot besar ni, dan dia pakaikan robot-robot ni pakaian Puak Baraju. Okey, Puak Baraju maksudnya bang Puak Salju dengan Puak Bara lah. Okey, jadi apa yang dia buat? Okey, dia buat dia jadi batu api lah. Okey, bukannya susah pun. Dia hantar tentera-tentera robot-robot dia yang berupa tentera bara pergi ke tempat Salju, serang tempat Salju. Salju akan marah. Lepas tu dia buat benda yang sama, dia hantar tentera-tentera Salju dia ke tempat bara dan buatkan bara marah. So dia bila diorang macam dah cool down je, dia buat macam ni supaya diorang berperang. Sekarang korang tanya abang kenapa dia nak sangat kumpulan dua-dua ni berperang bang? Meh abang jawab korang ni. Satu lagi teori, abang rasa sebab dia nak dapatkan logam kemilau tu. So bila berperang kan, bila orang berperang, kita macam fokus dekat perang tu, kita lupa pasal benda-benda yang dah tersembunyi. Okey, contoh memang macam logam kemilau tu memang dah tersembunyi. Okey, memang tak ada orang tahu tempat tu kecuali beberapa orang macam Tok Taroka. So dia tahu pasal tempat tu, dia ambil keputusan untuk bagi planet ni sentiasa berperang dan kemudian difokuskan diri dia dalam gua yang penuh dengan logam kemilau tu. Dan kebetulan mungkin dia jumpa sekali bilik kebal tu yang dengan pintu kebal dan sebagainya. Dia jumpa tempat tu dan dia jadikan tempat tu tempat penyimpanan sementara logam dia. Okay, sebab tu korang tengok dekat dalam gambar ni ada banyak logam-logam kemilau yang baru saja dilombong, kemudian diletak dalam kotak-kotak, dan kemudian banyak juga robot-robot di situ. Okey, ada satu teori dekat Twitter daripada Sesi Castro. Dia cakap yang
robot-robot ni adalah robot-robot yang asalnya milik Mas Mawaiz dengan Panglima Paharapi, robot yang diorang guna untuk lawan. Tapi pandangan abang mungkin tidak. Abang rasa ini adalah robot Pak Pato, dan Pak Pato dah jadikan tempat ni tempat dia punya dia punya HQ untuk operation dia, mengambil semua batu-batu logam-logam kemilau ni dan kemudian akan dibawa dan dijual di luar planet Baraju. Abang rasa itulah yang dia cuba buat. Mungkin even dia tak jual pun kat luar planet Baraju, dia jual dekat dalam planet Baraju sendiri. Okay, dia jual dekat bara, dia jual dekat salju kan, dia cakap dengan salju dia tak suka bara, sebab tu dia jual dengan salju. Dia cakap dengan salju dengan bara, dia tak suka salju, sebab tu dia jual dengan bara. Mana-mana lah, yang penting dia jual. Dia buat ni semata-mata untuk duit, dan logam kemilau ni sangat berharga kan, jadi banyaklah duit dia dapat. So makin banyak duit dia dapat, makin banyak robot dia boleh beli, makin banyak robot dia boleh kawal. You know, it's a good motion lah. Dia macam ni, dia memang businessman lah. Okay, dia memang businessman. Adakah Pak Pato main villain? Adakah orang paling kuat dalam keseluruhan arc ni Pak Pato? Abang tak rasa Pak Pato ni main villain. Abang rasa Pak Pato ni adalah mastermind sahaja. Tapi pada akhir nanti Bobo Boy akan melawan robot-robot Pak Pato sebagai macam main boss dia. Hari tu dalam isu 19 kita baca yang Tok Taruka nampak Panglima Paharapi. Okay, Tok Taruka ni dia dah pernah jumpa Panglima Paharapi depan mata dia. Tak mungkinlah dia salah. Dia tengok karakter lain tapi dia cakap itu Panglima Paharapi. Macam pelik. Okay, so abang rasa sebenarnya Pak Pato ni ada robot yang paling kuat yang dia simpan. Okay, robot yang paling penting sekali, dan abang rasa robot tu adalah robot Panglima Paharapi dan juga robot Mas Mawaiz. Yes, dia robot tapi dia mempunyai skill Panglima Paharapi dan juga kekuatan Mas Mawaiz. Okay, robot yang besar lah kalau Mas Mawaiz. Okay, so dua robot ni yang akan jadi final villain untuk Bobo Boy mungkin. Abang rasa macam itulah. Dan mungkin dia sama ada dikawal oleh Pak Pato, ataupun dia dah ada program lah khas. Pak Pato dah program dia, ataupun Pak Pato menggunakan Power Sfera. Power Sfera apa yang boleh kawal robot-robot macam ni. Mungkin itulah Power Sfera baru yang kita akan jumpa dalam isu dalam arc kali ni. Okay, sebab Cik Anas ada cakap yang kita akan sentiasa jumpa satu Power Sfera baru dalam setiap arc. Okay, betul benda tu, kecuali arc pertama, arc kedua, ketiga, keempat memang ada Power Sfera baru. So arc yang kelima ni, apa Power Sfera barunya? Abang bayangkan mungkin Power Sfera barunya adalah robot yang Power Sfera yang berkenaan dengan kuasa Blizzard, ataupun mungkin sekarang Power Sfera ni berkenaan dengan mengawal robot ni, ataupun even Power Sfera tu untuk copy orang punya skill ke apa ke, kita pun tak tahulah, dan kemudian letak dekat robot dan sebagainya. Abang tak pasti, tapi itulah dia basically teori abang final villain untuk Bobo Boy bila Bobo Boy lawan nanti. Kuat lah Bobo Boy nak lawan robot yang sekuat Panglima Paharapi dengan robot yang sekuat Mas Mawaiz serentak. Jadi itu je lah abang punya teori berkenaan Pak Pato. Dia ni mastermind, dia yang ada robot tu, dia nak ambil logam kemilau, dan dia yang puncanya peperangan ni dah berlarutan sehingga 100 tahun. Mungkin benda ni 20 tahun dah boleh settle dah kan, tapi tak, dah 100 tahun semuanya kerja Pak Pato, salah Pak Pato. So abang rasa itulah dia Pak Pato. Okay, dia mastermind sahaja, dia bukanlah yang paling kuat, tapi you know, otak dia bergeliga lah. Dia seorang businessman yang berjaya. Orang yang tak berapa betul dia punya akhlak dia. Okay, itulah teori abang. Abang tak tahu betul ke tidak. Abang dah tulis teori ni lama dah, daripada hari pertama abang baca isu 19. Abang dah tulis bahawa hari ni abang nak buat video, so dia dah lambat sikit. Abang harap korang suka kot, sebab dah makin dekat dengan isu 20 kan, so macam ada konten berkenaan komik lah kan, at least dekat tengah-tengah, bukan semua pada release komik, semua pasal komik, lepas tu kita diam je, sendu je kan. No, at least kat tengah ni ada sikit pasal komik. Okay, abang nak korang komen pandangan korang tentang teori abang ni. Abang ni lah, apa bangga dengan teori ni sebenarnya. Abang rasa macam teori ni boleh jadikan ni sebagai pemenang award lah dalam penceritaan yang terbaik. What is wrong with me? Okay, anyways, terima kasih sangat kerana menonton sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua members yang telah jadi members. Korang semua memang terbaik. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Nak betulkan rambut sikit sebab rambut abang semakin selekeh. Ya, saya minta maaf rambut selekeh.